Kepala dalam loka. Asrama tu tapak kem askar Jepun dulu-dulu. Macam-macam lah cerita. Kononnya ada seorang akak senior tidur lewat satu malam tu sebab tengah dengar Walkman. Masa tu mana ada MP3 bagai. Lepas dah puas dengar lagu, dia pun nak simpan Walkman dalam loka. Maklum lah, loka di asrama tu bukan macam loka MRSM. Masa tu loka kayu, petak 4 segi, dalam dibahagi 2. Sebelum akak tu buka loka, dia dah terdengar ada bunyi datang dari dalam. Tuk tuk tuk. Dia buka loka, simpan Walkman, tutup balik. On the way jalan pergi ke katil dia, bunyi tu datang lagi, makin kuat. Dia pun patah balik dan cepat-cepat buka loka. Dia ternampak satu kepala penuh darah tengah senyum dari loka. Lepas tu dia histeria. Sini cakap benda tu jadi dalam dom yang aku duduk masa tu. Seram. Bilik TV. Bilik TV ni akan penuh bila siang je. Kalau dah malam, especially lepas pada pukul 11, hari Sabtu, Ahad lah, budak-budak balik dorm masing-masing. Sebab senior cerita ramai kena kacau sampai demam-demam. Alkisahnya, ada seorang senior ni suka tengok midnight movie malam Sabtu tu. Dia tak percaya cerita senior dulu-dulu. Dia cakap semua tu hostel legend, nak takutkan budak baru. So dia relax je lah, tengok sorang-sorang. Siap duduk depan sekali dan tutup lampu. Yang ada cuma lampu luar, so tak adalah gelap sangat. Belakang tu banyak lagi lah kerusi kosong. Elok tengah kusyuk dia tengok cerita, dia dengar macam kerusi diseret kat belakang, macam ada orang nak duduk. Bukan sekali, tapi banyak kali. Dia buat dia je, ingat kawan-kawan nak prank. Hilang bunyi seret kerusi, terdengar pula bunyi macam suara lelaki bersembang belakang dia, tapi sayup sebab bercampur dengan bunyi TV. Dia terkejut dan takut nak pusing belakang. Dia macam keras melekat kat tempat duduk dia. Dia cuba fokus dengar apa yang diorang cakap dan perasan itu adalah bahasa Jepun. Elok nak cabut lari, TV tiba-tiba terpadam. Ada pantulan di TV. Dia bila tengok betul-betul nak ternampak sekumpulan lelaki tengah berdiri betul-betul belakang dia. Terus dia pengsan. Esok paginya dia terjaga atas katil. Warden jumpa dia malam tu tak sedarkan diri dan bawa balik dom. Ini diceritakan oleh senior tu sendiri dekat aku. Lambaian tingkap. Pada tahun 2014, masa itu aku berada di tingkatan 4. Aku telah mengalami kejadian yang agak menakutkan semasa di asrama. Aku bersekolah di sekolah teknik, di mana pada masa itu sekolah aku masih berkongsi bangunan dengan kolej matrikulasi. Memandangkan aku di sekolah teknik, jadi semua pelajar yang masuk ke situ wajib berasrama. Nombor bilik aku adalah 4 dan memuatkan sebanyak 12 orang pelajar dalam satu bilik. Bagi menjimatkan ruang di dalam bilik tersebut, pihak pengurusan asrama mencantumkan katil-katil menjadi rapat. Lagipun pada masa tu katil sekolah aku bukanlah yang bertingkat, jadi senanglah pelajar-pelajar tidur dengan keadaan katil yang rapat. Kisah ini terjadi bermula pada minggu di mana semua pelajar boleh balik. Untuk makluman semua, sekolah aku ada peraturan di mana semua pelajar dibenarkan balik bermalam selama 2 minggu sekali dan juga stay in di asrama 2 minggu sekali. Memandangkan rumah aku jauh, aku dengan kawan-kawan yang lain sama senasib tinggal di asrama. Seingat aku, pada masa itu dini hari Sabtu, aku tiba-tiba terjaga dari tidur dan lalu aku terpandangkan tingkap bilik yang berada di sebelah kanan. Tanpa sedar, aku terlihat bayang-bayang tangan tengah melambai-lambai dari luar. Disebabkan oleh cahaya beranda dari luar, aku boleh nampak dengan jelas lambaian itu, seolah-olah tahu pada masa itu aku tengah terjaga. Dengan keadaan separuh sedar, aku membalas balik lambaian tu.
Pagi tu aku bangun dari tidur dan mengingatkan kembali tentang kejadian yang berlaku dini hari tu. Baru aku perasan semasa lambaian itu yang hanya adalah tangan, tetapi tubuh badan tidak ada. Persoalannya, adakah itu hantu atau kawan aku yang hanya suka mengusik? Sampai sekarang tak siapa yang tahu. Bukan rumah sewa RM50. Ini kisah masa kat rumah sewa pertama yang aku duduk. Benda ni berlaku masa zaman aku belajar kat UiTM Shah Alam dulu. Masa tu SEM 2 tak silap aku. SEM 1 dapat duduk kolej Jimat. Tapi apakan daya SEM 2 tak dapat duduk kolej sebab tak aktif dalam koku. Aku ni aktif main COD dalam bilik. Aku sewa kat area-area dekat Unicell. Rumah jalan Palladium lah senang. Siapa yang duduk situ tahulah area ni. Harap maklum, ini bukan cerita rumah sewa RM50. Rumah 2 tingkat kat situ, mostly bilik kat atas, kecuali satu bilik je kat bawah. Bilik paling kecil dalam rumah dan terletak kat dapur. Orang kata bilik orang gaji gitu. Aku duduk bilik tu sebab nak bilik seorang. Bilik kawan-kawan aku semua kat atas, sharing. Satu rumah tu duduk 9 orang. Kawan sekelas aku ada 3 orang. Yang lain aku tak rapat sangat. Ada satu malam tu aku lepak dalam bilik je. Apa lagi, main game lah. Time tu ada 2 orang je dalam rumah. Yang lain semua tak ada. Kiranya tinggal aku dengan seorang kawan aku ni. Dalam pukul 1 pagi, kawan aku seorang ketuk pintu bilik. Jerit dari luar cakap dia nak keluar. Aku just cakap okey, sebab khusyuk pegang keyboard main game. Punya pemalas nak buka pintu. Dah main game dalam sejam, tiba-tiba teringat assignment yang belum siap. Kena hantar Isnin ni. Sudah malas betul lah. Oleh sebab aku ni jenis tak suka tangguh-tangguh kerja. Aku save game, exit. Mulalah aku buat assignment dengan tekun pulun nak dapat 4 flat. Apartment kondo lah kononnya. Suasana sunyi waktu tu sebab aku tak pasang lagu pun. 30 minit lepas tu aku terdengar bunyi orang buka pintu depan. Macam nak masuk rumah. Siap sembang-sembang lagi. Tengok jam lebih kurang pukul 2.30 pagi dah waktu tu. Diorang ni baru nak balik rumah, cakap aku dalam hati. Aku buat tak tahu je lah. Sambung menaip. Disebabkan bilik aku di dapur dan dekat dengan ruang tamu, aku memang boleh dengar kalau orang sembang. Duduk dekat sofa depan tu, orang on off switch lampu dan kipas pun aku boleh dengar kalau betul-betul sunyi. Kawan-kawan aku yang baru balik tu sembang makin rancak. Makin lama makin kuat. Tapi aku tak dapat tangkap apa butir-butir yang diorang cakap. Lepas aku habis buat assignment, niat hati tu nak join jugalah ada orang sembang-sembang dekat luar. Aku sambung lagi buat kerja. Dengar pula kawan-kawan aku masuk dapur, buka gas, tong-tang nak masak. Kalau orang nak ke dapur, kena lalu depan bilik aku juga. So memang nampak lah macam bayang-bayang orang lalu. Aku seronok lah, apa lagi kawan-kawan nak masak. Perut pun lapar. Memang rezeki. Salah seorang kawan aku ketuk pintu bilik aku sekali. Aku jerit lah, ya. Sekejap aku buka pintu. Untuk pengetahuan korang, aku kunci pintu bilik and siap dah pagar lagi satu bilik masa lepas aku solat isyak malam tu. Aku pagar setiap penjuru dengan azan dan ayat kursi. Memang setiap malam aku akan buat macam tu kalau tak sibuk lah. Aku cepat-cepatlah siapkan satu lagi perenggan sebab aku memang tak suka buat kerja separuh-separuh and tangguh kerja. Tengah menaip tu aku bau macam nasi goreng. Yelah, kawan tengah masak kan. Sedap sangat, perut dah lapar. Sabar ajak perut, sikit lagi nak siap. Kawan aku ketuk pintu lagi. Tapi kali ni 2 kali. Lepas tu dengar dia cakap, buka. Suara lembut je. Kawan aku seorang tu memang suara dia lembut je. Suasana kat dapur pun masih riuh rendah dengan gelak ketawa. Makin kalut lah aku. Okey, sekejap lagi aku buka. Aku naik pun macam orang gila. Nak tulis brok pun jadi brok. Kelaparan boleh mengubah manusia. Kali ketiga kawan aku ketuk lagi. Sekali, 2 kali.
Aku dah rimas. Dia ketuk banyak kali. So masa ketukan kedua tu aku bangun terus buka pintu. Ya, korang masa. Tak ada orang. Kosong. Gelap gelita. Ya, dapur dan ruang tamu kosong. Satu lampu pun tak pasang. Tak ada siapa pun yang masak. Walhal tak ada siapa pun waktu tu dalam rumah tu kecuali aku. Terasa lembik lutut aku. Jadi tak tahu nak fikir apa. Berdebar-debar jantung, rasa nak pingsan. Baru tadi aku dengar kawan aku cakap buka. Aku dengar diorang masak. Siap bau lagi makanan. Apa yang berlaku sebenarnya? Aku beranikan diri untuk on lampu dapur. Aku nak jenguk ke tingkat atas, tak berani. So aku masuk bilik dan kunci pintu. Aku ambil handphone dan teks kawan aku. Weh, kau ada kat atas ke? Dah balik Budak-budak lain ada? Message send. Tak lama lepas tu dia reply. Aku kat luar lagi lah. Masa bila pula aku balik? Si Ina dengan si Ha pun tak balik lagi. Aku baru je lepas tanya mereka. Terkeluar jap jantung aku. Rasa macam tak percaya. Aku teks lagi kawan-kawan serumah yang lain, tanya sama ada diorang dah balik atau tak. Semua cakap tak. Bermakna memang aku seorang je ada kat rumah malam tu. Tak lena tidur aku. Terus buka surah Al-Baqarah sampai ke pagi. Biar je ulang-ulang. Sampai sekarang ni aku tak boleh lupa bunyi ketukan pintu tu dengan bunyi suara buka. Siapa tu? Kisah pada kali ini adalah kisah daripada seorang cikgu bernama Cikgu Izwan. Apa yang aku akan ceritakan ini adalah kisah yang berlaku kepada kawan aku semasa aku bersekolah di sebuah sekolah yang terletak di Seremban. Masa tu aku dalam tingkatan 5 dan pada tahun itu akan mengambil peperiksaan SPM. Aku juga adalah penghuni asrama sekolah ini dan begitu juga kawan aku yang bernama Hamdan ini. Memandangkan SPM akan tiba di dalam sebulan lagi, kebanyakan penghuni asrama akan membuat ulang kaji sehingga lewat malam. Selepas habis prep, kami semua akan berehat seketika sehingga jam 11 malam dan selepas itu kami akan turun ke bilik ulang kaji untuk sambung belajar. Nak belajar di dalam dom memang tak boleh lah, sebab setiap dom wajib tutup lampu jam 11 malam. Mana-mana dom yang lampu masih menyala selepas jam 11 malam akan mengundang kedatangan warden yang sudah tentu akan mengaum di dom tersebut. Mengaum tu masih boleh dikira nasib baik lagi, tapi kalau dah kena libas sarutan, itu dikira nasib malang. Selain bilik ulang kaji, ada lagi satu tempat yang biasanya jadi pot untuk budak-budak hostel ni belajar, iaitu di surau kecil yang bertentangan dengan bilik ulang kaji. Dulu sebelum terbinanya surau besar, surau kecil ni lah jadi tempat pelajar-pelajar asrama solat berjemaah. Tapi sekarang dah jadi tempat ulang kaji pula. Surau kecil ni sesuai untuk sesiapa yang nak belajar sambil menyarap. Bagi sesetengah orang, belajar sambil menyarap adalah lebih selesa berbanding belajar sambil duduk. Dan kawan aku Hamdan adalah salah seorang yang selesa belajar dengan cara begini. Hamdan memang selalu belajar dalam surau kecil ni. Tak kisahlah sama ada dia belajar seorang diri atau bertemankan orang lain, dia memang akan belajar di sini. Cuma ada satu ketika ni nasib Hamdan tak berapa baik. Bukan pasal warden datang menjengah, tapi ada benda lain yang datang munculkan diri. Seperti biasa, Hamdan buat ulang kaji di dalam surau kecil. Masa tu masih ada beberapa orang di dalamnya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam pada ketika itu. Sambil menyarap membaca buku, mata Hamdan jadi terkebil-kebil sebab menahan mengantuk. Tapi dia masih belum nak naik tidur di dom. Ini kerana masih banyak topik yang perlu dia baca dan buat nota kecil. Jadi dia putuskan untuk tidur sebentar, lebih kurang dalam 30 minit macam tu, agar matanya segar semula dan dapat disambung ulang kaji semula. Hamdan tutup buku dan dia pun tidur beralaskan tangannya sambil menyarap. Dari saat bertukar minit, dari minit bertukar ke jam. Tanpa Hamdan sedari, dia dah tertidur 3 jam lamanya. Pukul berapa dah ni? Tanya Hamdan kepada dirinya sendiri apabila dia tersedar dari tidur. Dalam keadaan yang masih mamai, dia melihat jam tangannya. Hush, pukul 3 pagi dah, jerit Hamdan terperanjat.
Hamdan tengok di seluruh ruang surau kecil. Sudah tidak ada sesiapa pun di dalam surau itu melainkan dirinya sahaja. Kemudian Hamdan bingkas bangun dan melihat bilik ulang kaji yang berada bertentangan dengan surau kecil. Hush, tak ada orang juga, kata Hamdan. Suasana pada masa itu memang betul-betul sunyi sebab semua orang dah tidur, melainkan Hamdan seorang saja. Kemudian Hamdan berpusing kembali ke tempat terletaknya buku-bukunya dan dia duduk sambil merenung nota-notanya yang masih belum siap. Aduh, ingat nak tidur kejap, tapi boleh pula terlajak sampai 3 pagi. Hamdan membebel sendirian. Dah pukul 3 pagi ni, baik aku kemas je lah. Esok je lah sama buat nota ni, kata Hamdan lagi. Dia kemudian mengemas-ngemas buku dan notanya yang bertaburan, dan pada ketika itulah Hamdan mula rasa lain macam. Apasal aku rasa tak sedar hati ni bisik hati kecil Hamdan. Bunyi tersebut menunjukkan Hamdan. Matanya memandang laju ke arah punca bunyi tersebut. Ia datang dari tingkap nako di ruang belakang surau kecil. Hamdan ketika itu duduk di bahagian hadapan surau. Mata Hamdan masih merenung tajam kawasan tingkap nako belakang. Jantungnya semakin berdegup kencang. Bunyi itu kedengaran lagi. Siapa tu? Jerit Hamdan. Tiada sebarang jawapan. Jangan main-main lah, Hamdan menjerit lagi. Masih tiada sebarang respon. Hamdan cuba perhatikan betul-betul sama ada orang atau tidak di luar tingkap. Lama dia perhatikan, tapi dia tak nampak apa-apa pun. Masa tu bulu roma Hamdan dah mula meremang. Dia semakin berasa tak sedar hati. Ish, baik aku belah je lah, kata Hamdan lalu mengangkat bukunya untuk keluar dari surau kecil. Ketika Hamdan baru sahaja melangkah beberapa tapak dan baru sampai di depan pintu, pada masa itulah dia dengar bunyi yang lebih panjang dari tadi. Bunyinya seperti bunyi sesuatu yang tajam sedang diseret sepanjang tingkap nako di surau kecil. Hamdan kaget. Peluh dingin mulai membasahi dahinya. Otaknya mulai berfikir benda yang bukan-bukan, dan seterusnya menyebabkan jantungnya terasa seperti dipam bertalu-talu. Kemudian bunyi itu bersambung lagi. Hamdan tahu ada sesuatu di luar tingkap. Nak tengok ke tak nak ni? Ish, berani ke aku ni? Hamdan bertanya-tanya di dalam hatinya sendiri. Bunyi itu masih berterusan mengganggu setiap ruang fikiran Hamdan dan membuat dia semakin ingin tahu apakah sebenarnya yang berada di luar tingkap itu. Lalu Hamdan memusingkan kepalanya ke belakang secara perlahan-lahan agar dia dapat melihat sedikit demi sedikit, bermula dengan ekor matanya. Hamdan terus memusingkan kepalanya. Dia tetap tidak ternampak apa-apa, dan apabila seluruh kepalanya sudah menghadap ke belakang, Hamdan dapati tiada apa-apa pun ada di luar. Paling mengejutkan, bunyi seretan itu juga hilang serta-merta. Ish, mujur tak ada apa-apa. Kalau ada tadi, aku rasa pingsan dah aku ni, kata Hamdan seraya menghembuskan nafas lega. Walaupun bunyi tadi benar-benar membuatkan dia rasa gerun, gemetar dan takut, tapi Hamdan masih bersyukur kerana dia tidak nampak apa-apa yang menakutkan di depan matanya. Hamdan pun berpusing kembali ke arah pintu untuk keluar. Tetapi pada ketika itulah Hamdan mendengar kembali bunyi sesuatu menyerit di tingkap seperti tadi, dan bunyi itu datang dari tingkap yang berada betul-betul di sebelah Hamdan berdiri. Pada ketika itu Hamdan berasa sangat takut sehingga dia boleh rasa seperti mendengar degupan jantungnya sendiri yang sedang berdegup kencang. Hamdan yang kembali kaget hanya memandang terus ke depan, tetapi di luar pintu tidak nampak apa-apa. Cuma bila anak matanya digerakkan ke kiri tanpa kepala yang menoleh, pada masa itu Hamdan nampak sesuatu yang memang dia tak patut tengok. Di luar tingkap nako, Hamdan nampak satu susuk tubuh berwarna putih dengan rambut panjang berjurai sedang bergerak perlahan-lahan sambil kuku jarinya yang panjang dan tajam diseret di atas tingkap nako. Anak mata Hamdan
masih terus mermahati makhluk itu yang tidak diketahui apakah ia. Lidah Hamdan menjadi keluh. Dia tidak dapat bercakap apa-apa, termasuklah untuk membaca ayat kursi untuk memperkuatkan diri. Cuma dalam hatinya dia tetap bersyukur apabila melihat makhluk itu bergerak menjauhinya dan bukan mendekatinya. Lama kelamaan makhluk itu terus hilang dan lenyap sama sekali tanpa diketahui ke mana perginya. Pada ketika itu barulah Hamdan boleh bergerak. Tapi dia terus terjelepuk kerana kakinya terasa lembik sangat dan tak mampu berdiri lagi. Muka dan bajunya basah dengan peluh kerana berasa sangat cemas dengan apa yang telah dilaluinya tadi. Keesokan harinya, Hamdan tak dapat datang ke kelas sebab dia mengalami demam panas. Selepas habis kelas, aku dan beberapa orang rakan datang bertanya kepadanya apa yang berlaku sehingga dia boleh demam teruk. Kemudian Hamdan bercerita apa yang dia telah laluinya. Hamdan kata selepas ni dia takkan lagi buat ulang kaji sampai lewat malam macam tu. Bila semua dah nak bergerak naik, dia akan ikut sekali. Kali ni mungkin benda tu tak tunjuk wajahnya di depan Hamdan, tapi Hamdan kata nasibnya mungkin tak bernasib baik lagi di lain masa. Mungkin benda tu akan muncul betul-betul di depan muka Hamdan lain kali. Korang pun jaga-jaga juga kalau buat kerja sampai lewat malam. Takut-takut ada benda yang tak patut datang menyengah di tepi tingkap. Hehehe.